Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin mukminin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Azza wa Jal. Kita sambung kembali bacaan kitab kita. Kuliah yang lepas bab melaknat, muka surat 96, betul? Kita dah bahas berkaitan dengan melaknat, laknat. Malam ini kita sambung muka surat sebelah 97. Berkaitan dengan laknat, kita dah bahas apa yang dikatakan sebagai laknat, apakah hukum melaknat, dan siapakah yang boleh kita laknat, dan golongan-golongan yang terlaknat. Kan? Antaranya kita sebut dalam contoh yang lepas, golongan LGBT, kan? Yang menyerupai wanita dan yang menyerupai lelaki. Tasyabuh bin nisa wa tasyabuh birrijal. Menyerupai, kan? Jadi malam ini kita sampai kepada subtopik ataupun tajuk kecil nombor 7, mendoakan keburukan ke atas orang lain. Doa buruk, doa buruk, doa yang tak elok lah, yang kita pinta atau kita mohon kepada Allah untuk dikenakan kepada orang lain. Okey, kita tengok sikit. Dia kata apa? Peliharalah lidahmu daripada mendoakan keburukan ke atas seseorang makhluk Allah Ta'ala. Jika dia menzalimimu, serahkan sahaja urusan itu kepada Allah. Kerana disebut di dalam hadis, sesungguhnya orang yang dizalimi mendoakan keburukan ke atas orang yang melakukan kezaliman ke atasnya sehingga kedua-duanya setimpal. Kemudian orang yang zalim itu mempunyai lebihan untuk dia menuntut hal itu daripada orang yang doa buruk ke atas dia pada hari kiamat. Adapun orang yang mencela dan memaki Hamun Al-Hajjaj. Siapa Al-Hajjaj? Al-Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi, salah seorang daripada pemerintah Islam yang sangat zalim. Dia bukan sahaja membunuh orang biasa, dia juga membunuh daripada kalangan sahabat Nabi dan tabi'in. Dan dia sangat zalim. Di antara benda jahat yang dia buat, dia bukan sahaja membunuh sahabat, membunuh tabi'in, dia lakukan pembunuhan itu dalam Masjidil Haram. Dan dia orang pertama yang menyerang Kaabah, yang ketika itu di bawah pimpinan Abdullah bin Zubair. Hajjaj ni dia serang kota Makkah menggunakan menjanik. Menjanik ni tadi besar yang kita tengok, kan, dia tak ada meriam macam la ni, dia ada tadi besar tu yang dia apa? Dia lontarkan batu yang boleh meruntuhkan Kaabah. Antara yang apa? Yang dia buatlah. Dan dia ni tak boleh berselisih pendapat. Dia kira nak pancung lah.
Tapi bila dia jadi imam di Masjidil Haram, dia sebagai penguasa, pemerintah, pemimpin, para sahabat-sahabat Nabi, mereka keluar dan sembahyang di belakang dia. Sebab itu orang bertanya kepada ulama salaf, bolehkah kita menjadi makmum kepada orang bid'ah ataupun orang zalim ataupun orang fasik? Apa jawapan ulama salaf? Apa jawapan para sahabat? Kita salat di belakang orang zalim. Kerana apa? Salat itu suatu bab yang berbeza dengan kezaliman. Salat yang kita salat di belakang dia itu urusan kita. Adapun kezaliman dia, bid'ah yang dia lakukan, kejahatan yang dia lakukan, itu atas dia. Maka tidak ada salah ataupun tak dilarang kita salat di belakang orang yang melakukan kezaliman ataupun melakukan kemaksiatan. Harus hukum dia sah. Kata dia, adapun orang yang mencela dan memaki Hamun al-Hajjaj Yusuf al-Thaqafi, lalu seorang salah berkata, Allah pasti akan menjatuhkan hukuman kepada orang yang mencela Al-Hajjaj dengan lidah mereka, sebagaimana Allah akan menghukum Al-Hajjaj dengan sebab orang yang dia zalimi. Itu apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dia sebut sampai setakat itu kan. Kita berhenti sekejap, kemudian kita pergi kepada huraian tambahan. Hadirin mukminin, persoalan mendoakan keburukan supaya Allah mengambil tindakan dan memberikan balasan kepada orang yang melakukan kezaliman atau menganiayai diri kita ini telah menjadi suatu perkara yang dibincangkan oleh para ulama. Di sana ada dalil, nas, keterangan daripada Al-Quran dan hadis yang mengharamkan kita mendoakan sesuatu yang berbentuk buruk ataupun mengandungi unsur dosa. Ni kita kena bagi clear elok-elok ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dengan tegas, di antara doa yang tidak akan diterima oleh Allah, yang ditolak oleh Allah, satu, doa yang mengandungi isi kandungan berbentuk dosa. Al-ithm. Mana-mana doa yang isi kandungannya berbentuk sesuatu yang berdosa, mengandungi unsur-unsur yang haram, yang ni tak diterima. Apabila tuan-tuan doa, dalam doa itu ada permintaan yang bersifat perkara yang haram, termasuk benda yang tak elok, benda buruk. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya kami telah merancang untuk merompak masjid pada malam ini. Permudahkanlah urusan kami, lapangkanlah perjalanan kami, peliharalah apa yang akan kami lakukan, dan murahkanlah hasil apa yang kami nak boleh malam ni. Tak boleh. Doa macam tu tak boleh. Ataupun ya Allah, kau tutuplah mata dia supaya dia hanya nampak aku sahaja. Tak boleh. Doa-doa yang berbentuk macam tu tak boleh lah. Ya Allah, kau biarlah orang tak nampak kedai dia. Bila lalu orang nampak macam tutup, tapi orang mari kedai aku. Lingkupkanlah kedai dia, kau lapangkanlah kedai aku. Tak boleh. Doa-doa yang macam tu berbentuk apa? Ism. Sesuatu yang bersifat buruk. Minta benda yang kotor, yang tak elok. Yang ni tak boleh. Termasuk juga doa-doa yang kita pohon supaya Allah menjahanamkan seseorang ataupun memberikan sesuatu yang tak elok tanpa sebab. Kita kena sebut tu, tanpa sebab. Satu lagi doa apa? Qati'atur rahim. Doa yang bersifat memutuskan
silaturahim. Ya Allah, ya Tuhanku, kau pisahkanlah anak dan menantuku. Ada yang dia tak berkenan dengan menantu dia, dia minta, dia mangkit tahajud, ya Allah, kau timbulkan rasa benci di antara mereka, kau timbulkanlah pertengkaran, kau pendekkanlah jodoh mereka. Kan? Yang tu berbentuk apa? Putusnya silaturahim dan hubungan sesama manusia. Tak boleh. Sebab itu Al-Imamul Ghazali, dia kata Hajjaj jahat, zalim, bunuh orang, biar Tuhan ambil tindakan ke atas dia. Adapun kita hendaklah memelihara lidah kita, lisan kita, daripada menambah kuah di atas. Dia zalim, dia jahat, dia buat benda yang tak elok, Tuhan tahu, Tuhan akan ambil tindakan. Kita tak payah duk tambah dosa kita, duk pergi maki dia dan sebagainya. Ini beza, kan? Bagaimana Islam, kita tak setuju tindakan dia. Macam mana Nabi menghukum orang yang minum arak, tapi Nabi tak benarkan orang maki dia. Satu orang kaki minum arak, Nabi sebat, Nabi hukum dia, Nabi ambil tindakan. Tapi ada orang yang maki tambah, yang kutuk dia, Nabi kata jangan. Kita telah hukum di atas kesalahan dia, jangan kita tambah apa yang tak patut dia dapat. Itu maksud dia. Tapi tuan-tuan, polemik berlaku dalam negara kita beberapa tahun yang lepas tentang isu sebahagian pihak mendoakan keburukan kepada pihak lawan, sehingga dibahas benda ni di kalangan masyarakat. Boleh tak kita mendoakan sesuatu yang tak elok pada orang yang kita kata dia buat sesuatu yang zalim pada kita? Kalau tengok Al-Ghazali, seakan-akan dia kata kita janganlah, dia lebih kurang janganlah, dia lebih kata kita doa yang baiklah. Tapi bila kita rujuk kepada nas, kita balik tengok kepada teks-teks hadis, dan kalau kita tengok dalam tulisan yang lain pun kita akan jumpa di sana ada keterangan yang jelas membenarkan kita doa buruk kepada orang yang zalim pada kita. Dahulu kita bincang bab mengumpat, asalnya haram, pada kes-kes tertentu dibenarkan. Kemudian kita pindah kepada bab laknat. Asal kepada laknat juga adalah haram, tetapi dibenarkan pada kes-kes tertentu. Dan apabila kita bincang, pada asalnya kita dilarang doa yang tak elok jadi pada seseorang. Sebaiknya kita doa hidayah, kita doa kebaikan, keampunan, kerahmatan dan sebagainya. Tapi dalam kes-kes tertentu, kita dibenarkan doa yang buruk kepada siapa? Kepada orang yang buat naya kat kita. Dia kata, kalau yang buat naya tu suami saya, macam mana ustaz? Bolehkah saya nak doa bagi dia jahanam ke, lingkup ke, jadi yang tak elok lah? Boleh tak? Mari kita tengok apa yang disebut dalam nas hadis. Lepas tu tuan-tuan buat kelak hukum. Buat kelak hukum. An Jabir bin Samurah. Ni tuan-tuan kena dengar bagi elok-elok. Lepas tu baru kita ambil dia punya fiqh hadis. Dia punya fiqh hadis. Daripada Jabir bin Samurah. Hadis ni panjang sikit lah. Ambil masa sikit. Dia kata apa? Syaka ahlul Kufah Sa'dan ila Umar radhiyallahu an. Kata Jabir bin Samurah, penduduk Kufah telah komplain, syaka, telah report, mengadu tentang gubernur mereka, iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas salah seorang daripada
10 yang dijamin syurga. Daripada 10 orang tu, salah seorangnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Maksudnya apa? Dia ni memang confirm dah ahli syurga. Sakana. Dia ni confirm. Ada satu tempat dah Tuhan jamin untuk dia dalam syurga. Dilantik oleh Sayyidina Umar ketika pemerintahan dia sebagai gubernur di Kufah. Kufah di mana? Iraq. Di apa? Negara Iraq kan Kufah. Umar lantik dia, Umar lantik. Rakyat ni, ni sakan ni. Ahli syurga pergi jadi pemimpin. Ahli syurga pergi jadi pemimpin. Depa report dah. Ada juga yang tak puas hati dengan ahli syurga. Sakan tuan-tuan. Tuan-tuan lantik pilih siapa pun, nak bagi orang semua puas hati, seronok, tak ada siapa petikai. Ahli syurga pun orang tenyeh. Jadi tak payah sembang lah. Dia berkata ada orang tak setuju. Kalau nak cari orang setuju, hatta sahabat besar Umar Al-Khattab yang Nabi sebut, kalaulah adanya Nabi selepas daripada aku melihat orang yang paling layak untuk Tuhan lantik, Umar. Ketika dia perintah, ada orang komplain? Ada. Jadi sebab itu Sa'ad ni dia ahli syurga. Sehingga Nabi puji Sa'ad. Dia sahabat yang paling akhir meninggal daripada kalangan muhajirin, umur 82 tahun. Anak lebih kurang 35 dalam bini wallahu a'lam. Anak. Jangan pelik tuan-tuan. Anas bin Malik berapa anak dia? Anas bin Malik 100 lebih. Dia kata apa? Sebahagiannya mati aku tak sempat kenal anak dia. Awak anak dia ramai? Nabi yang doa, Allahumma barik lahu. Kebun dia 2 kali, orang lain 1 musim sekali, dia 1 musim 2 kali. Anas bin Malik, kaya, anak ramai. Nampak hebat Anas bin Malik, sehingga panjang umur dah 100 tahun lebih. Sa'ad bin Abi Waqqas, sehebatlah dia cerita dengan mak dia pun sakan kan. Mak dia ugut apa? Tak mau makan, mogok lapar, sampai Sa'ad murtad. Sa'ad kata, kalaulah Tuhan, dia sayang mak dia, kalaulah Tuhan bagi umur nyawa pada mak aku 2 atau lebih. Mak dia kata kalau Sa'ad tak murtad, aku tak mau makan. Makna mak dia nak mogok lapar, nak mati lah, nak bunuh diri, tak mau makan. Sa'ad kata kalaulah mak dia mati, hidup balik, lepas tu ugut juga, dia tak akan murtad. Dia tak akan murtad. Nampak? Firm. Bila Umar lantik, orang Kufah mengadu pada dia, pada Umar. Dan tuan-tuan, sahabat yang paling hebat politik dari sudut pentadbiran tidak lain dan tidak bukan Umar. Dia sangat hebat. Sebab itu dia perintah 10 tahun lebih jatuh Rom dan Parsi. Sangat hebatlah Umar ni. Sampai apa dia ni? Sampai report. Agak-agak tuan-tuan, depa report apa? Sa'ad ni semayang tak bagus. Tak macam Nabi semayang. Dia berkata apa? Fashakau hatta dhakaru annahu la yuhsinun yusalli. Dia ni semayang ni tak bagus. Tak macam Nabi. Semayang dia tak elok. Sebab dulu pemerintah, selain daripada dia jadi amir, dia jadi gubernur, dia juga tu imam. Dia berkata semayang dia teruk. Macam mana dia jadi pemimpin? Macam mana nanti dia jadi gubernur? Umar bila dapat report,
tuan-tuan, depa report ni ahli syurga. Yang report tu neraka pun belum tentu. Agak-agak kalau kita duduk di tempat Umar, orang report sahabat kita ahli syurga, Umar pun ada juga dalam 10 orang tu. Umar ada, Sa'ad pun ada. Kalau kita mari keadaan macam tu, orang report Sa'ad duduk dalam list ahli syurga, kita kata apa? Nak dengar apa mengarut, ada pula ahli syurga dia pergi report. Nabi Tuhan pun dah jamin, apa nak kata report apa? Tak mungkin. Pemimpin Umar kata hantar orang, panggil dia mai. Panggil, tengok. Dia dengar dan dia ambil tindakan. Walaupun orang yang dituduh itu, tuan-tuan, tuduhan ni benda biasa dalam sejarah Islam. Maryam dituduh. Bukan kata Maryam, hatta kepada isteri Nabi Aisyah juga dituduh. Tuduhan ni biasa. Orang nak tuduh ni biasa. Orang tak tuduh pelik. Hang tak dengar orang cakap apa pasal ustaz tu. Hang tak dengar orang duk kata apa pasal tu imam. Yang tu biasa. Tapi kalau orang kata, tak ada siapa duk kata kat tu imam ni. Yang tu pelik. Boleh jadi sama ada tu imam ni tak main langsung masjid, tapi orang tak ada apa nak kata. Ataupun mungkin dia mati, orang simpan sengak-sengak. Lagi kita duk mauek hidup boleh bercakap, orang akan kata. Kan? Nampak tuan-tuan? Kita mangkit pagi tak boleh makan nasi, kita susah hati. Kalau kita mangkit pagi boleh makan nasi, orang duk kata, biar pilah. Pasal apa? Yang penting kita kena kenyang. Orang kata ni tak tentu kan. Buat itu buat pekak buat pekak. Hatta zakaru, bila sampai dekat dia, fa arsala ilaih faqala ya Aba Ishaq. Kunyah dia Abu Ishaq. Dia panggil mai. Umar ni semua sahabat memang takut dengan dia lah. Bila mai dia kata, ya Aba Ishaq, wahai Abu Ishaq. Ishaq ni anak sulung dia. Wahai bapa Ishaq, inna haula'i yad'amuna annaka la tuhsinuna tusalli. Depa kata hang semayang tak elok. Hang nak kata apa? Tuduhan tu. Nampak tuan-tuan, ini rule of the law. Setiap yang dituduh mesti jawab. Dia kata ni hang tak sembahyang, hang nak kata apa? Sembahyang hang tak elok. Dia kata, qala Abu Ishaq, amma ana wallahi fa inni kuntu usalli bihim salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma ukhrimu anha usalli salatal isya fa arkudu fi ulayain wa ukhiffu fil ukhrayain. Demi Allah, aku bila semayang sebiji aku ikut Nabi. Dia mula pertahan lah. Dia jawab. Pasal apa? Umar nak tahu. Kata Sa'ad, apabila aku salat seperti mana Rasulullah salat. Macam mana? Umpamanya aku sembahyang Isyak. Sebahagian ulama letakkan hadis ini pada bab qiraatul imam, pada bab kadar bacaan tu imam. Dia cerita, Nabi apabila salat Isyak, Nabi baca panjang pada 2 rakaat yang pertama dan Nabi ringankan pada 2 rakaat yang akhir. Dia detail sampai tu. Maksud dia faham tak? Dia kata Nabi SAW bila dia semayang, rakaat yang pertama bacaan dia lebih panjang, rakaat yang kedua bacaan dia lebih pendek. Lagu mana Nabi baca, macam itulah aku baca. Lagu mana yang Nabi panjang, macam itulah aku panjang. Jawapan Sa'ad di atas tuduhan dia semayang tak elok. Maka kita bila dengar tu, kita ambil sikit lah. Rakaat pertama panjang, rakaat kedua pendek. Sa'ad cerita lagu tu Nabi buat, lagu tu dia ikut. Tak apa. Okey. Kalau macam tu, zaka dhanbika ya Aba Ishaq. Tak apa. Takkanlah Umar nak pakai cakap dia.
Kalau nak pakai boleh tak? Ahli syurga. Ahli syurga. Kalau dia jawab macam tu pun Umar tak payah kata apa dah. Tutup kes. Umar kata lah ni macam ni lah. Aku hantar 2 orang balik pi dengan hang, pi survey tengok betul tak betul. Hak depa tuduh ni. Tu dia. Fa arsala rajulan aw rijalan ila Kufah. Umar kata hampa 2 pi. Ikut balik. Hampa pi tanya depa. Saat ni lagu mana? Dia kata dia okey. Dia kata dia okey. Lah ni kita pi tanya orang ramai. Dia panggil undian lah masa tu kan. Pergi buat survey tengok. Ish, susah ni pasal apa? Pasal nak tunjuk Islam tak ada istilah pilih bulu, bias, tak ada double standard. Mau kalau kena pok depa tak mau nak sesat, buat sengak. Mau kalau kena tang kita sesat. Umar kata, "Pi. Ahli syurga ke, 10 orang ke, sahabat aku ke, Nabi doa ke, bila mai repot, keadilan mesti ditegakkan." Pergi tanya. Depa pun pi balik Kufah, Iraq pi balik. Fasa'ala anhu ahli al-Kufah wa lam yada' masjidan illa sa'ala an. Depa nak buat macam mana? Depa pi tiap-tiap masjid di Kufah tu, depa pi. Ni wakil Amirul Mukminin, wakil Perdana Menteri lah masa tu. Wakil pemerintah tertinggi Umar. Wakil Umar kata, sekarang kita pergi masjid. Saat hang sengak, hang jangan kata apa. Kami nak tanya. Hang ikut. Pasal hang yang dibicarakan. Saat pun ikut. Tak ada satu masjid di Kufah melainkan mereka berhenti dan mereka panggil orang. Sekarang kita telah dapat satu aduan, tuduhan ke atas Sa'ad bin Abi Waqqas, gubernur kamu. Umar suruh tanya, apa pandangan kamu tentang Sa'ad ni? Ketua hampa ni lagu mana? Nampak? Kata dia buat apa? Wa yuthnuna ma'rufan. Tak ada masjid yang tak puji dia. Tak ada masjid. Bila mereka tanya, mereka soal, ke semua masjid yang mereka masuk, jamaahnya menyaksikan Sa'ad tidak bermasalah dan tuduhan itu tuduhan palsu. Orang masjid boleh pakai lah kot. Takkan orang masjid pun nak gelong. Cuma hatta dakhala masjidan li Bani Abbasin faqama rajulun minhum yuqalu lahu Usamah bin Qatadah yukna Aba Sa'dah. Sehinggalah nak dijadikan cerita, mereka sampai di satu masjid Bani Abbas. Masjid tu masjid kampung milik kabilah Bani Abbas. Mereka pun masuklah. Mereka tanya, soalan yang sama, apa pandangan kamu tentang Sa'ad? Semua kata okey. Tiba-tiba mai satu orang laki-laki, nama dia Usamah bin Qatadah. Dia punya kunyah dia punya gelaran dia Abu Sa'dah. Nama dia Usamah. Arab ni dia tak panggil nama, dia panggil kunyah. Bapak siapa? Abu Sa'dah. Dia mangkit. Dia ni pun bukan siapa-siapa. Mangkak mana tak tahu, sangkut mai. Nak mai ni dia nak dakwa Sa'ad ni ahli syurga. Dia mangkit, dia kata apa? Dia kata, amma id nashadtana fa inna Sa'dan kana la yasiru bisariyah wa la yuqsimu bisawiyah wa la ya'dilu bi qadiyah. Tu dia. Dia punya aduan tu macam pantun tu. Arab ni bahasa dia cantik ya. Dia kata Sa'ad ni kalau tanya ke kami, nak habaq betul-betul terus terang. Bukan pernah pi perang hak yang Nabi tak pi. Perang ni dia ada 2. Satu yang Nabi pi Kediri. Satu lagi yang Nabi tak pi, dia panggil Sariyah. Sariyah ni macam Nabi hantar untuk pra lah, pergi cek tengok. Kalau betul perang hak tu Nabi pi.
Yang tu dia panggil harb, ma'rakah dan sebagainya. Kalau Nabi tak pi Sariyah, Sa'ad ni orang yang jenis tuang perang. Kalau dia pi pun dia nak ambil muka lah. Hak Nabi pi dia pi, hak Nabi tak pi dia akan nak pi. Dalam banyak-banyak hak elok tu seorang ni. Lagi wala yaqsimu bisawiyah. Kalau dia bedak harta atau dia bagi bantuan bisawiyah wala yuqsim, dia bukan bagi dengan elok. Sawiyah ni sama rata. Hak geng dia bagi lebih, hak yang dia tak suka dia tak bagi. Dia ni jenis apa? Kronisma. Tuduhan kronisme ni dah ada zaman apa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Zaman Nabi pun dah ada dah. Wala yuqsimu bisawiyah. Dia bagi tak adil. Wala ya'dil, dan bila dia jatuh hukum, bila dia buat keputusan, dia tidak berhukum dengan adil. Maknanya teruk dari sudut pemerintahan dia buruk, adil tak elok, zalim buat naya ke orang. Depan orang ramai. Tuan-tuan, apa dia yang berlaku? Qala Sa'ad. Sa'ad yang dengar ni tuan-tuan, dia tak tahu nak kata apa. Dia tak tahu nak kata apa. Ada orang boleh kata macam tu. Dan tuan-tuan, Umar, tengok Umar. Tengok semua sokong Sa'ad. Semua puji Sa'ad. Semua bagi penyaksian Sa'ad elok. Dia ni seorang yang kata tak elok. Apa Umar buat pada Sa'ad? Umar pecat Sa'ad. Umar pecat. Kesudahan cerita ni, Umar pecat Sa'ad. Umar lantik Ammar ganti. Satu kata-kata yang sangat menyedihkan ataupun sangat sayu lah. Umar di hujung usia dia, dia cerita pasal apa dia pecat Sa'ad. Dia percaya ke? Macam mana dia nak percaya tuan-tuan? Ahli syurga. Dia kata aku buang. Ini dia panggil politik. Tindakan istihad politik. Patut kita petikai Umar. Pasal apa you buang? Buang buat apa Sa'ad? Apa salah dia? Tak kalah kerana seorang yang lain kata elok, pi buang dia buat apa? Ikut pasal apa? Tapi tuan-tuan, pemimpin, bila kita duduk di atas, tindakan kita orang tak boleh faham. Pasal itu Quran kata, serahkan urusan kepada pemerintah. Umar kata, kalau aku tak buang Sa'ad, apa persepsi orang? Orang akan petikai. Orang akan kata, Umar tidak berlaku adil. Sekarang ni Sa'ad, betul tak betul? Dan memang tak betul. Telah menimbulkan satu masalah. Dan orang lain banyak. Kita tolak Sa'ad, tak rugi apa. Kita lantik Ammar pun tak ada masalah apa. Tapi kita telah tutup pintu fitnah. Umar kata, bukan kerana aku percaya. Dan bukan kerana aku tuduh Sa'ad. Tapi kerana aku nak menutup fitnah. Dan aku nak menyelamatkan Sa'ad. Supaya apa? Supaya orang tak bercakap dah tentang dia. Tindakan Umar. Macamlah dia pecat Khalid. Dia pecat Khalid. Dia pecat. Apa salah Khalid? Tak ada salah pun. Tapi dia pecat. Daripada jeneral tu terus dia buang. Jadi prebek. Duduk di bawah ni jadi askar biasa. Pasal apa? Pasal dia nak buat supaya orang tahu kata kita menang ni kerana Tuhan, bukan kerana Khalid. Pasal orang duk tengok kita menang ni, sakan Khalid ni, orang duk. Dia kata tak boleh. Tuan-tuan, ni kita nak sebut ni. Tindakan politik Umar sangat hebat lah. Dia pecat lah, tak apalah, dia pecat tu tutup buku cerita. Kan dia tak mau orang duk petikai cakap banyak kok ni pusing mai pusing pi. Dia kata tak apalah, saat sengap duk berehat. Kan? Okey. Kadang-kadang bukan kerana dia salah, tapi tindakan tu maslahat tau. Kebaikan dia lebih daripada keburukan. Cuma Sa'ad ni bila orang tuduh macam tu, takkan dia nak biar. Dia kata apa? Wallahi la ad'uwanna. Kalau orang mengaji bahasa Arab, perkataan ni sangat hebat tu. La ad'uwanna. Dia ada berapa perkataan tu? Sesungguhnya. Sekali sebut sesungguhnya tu pun padan dah.
dalam perkataan ni ada lebih kurang 3. La ad'uwanna, aku pasti sesungguhnya akan doa yang buruk ke hang. Dalam majlis tu terus dia bangkit, dia tak bagi can. Dia kata apa? Dia kata, Allahumma in kana abduka hadha kadhiba, kalaulah hamba engkau ini, tengok, saat dia doa buruk pun dia masih lagi polite, sopan tu, adab. Orang bagus dia kata, kalaulah dia ni tuduh benda yang aku tak buat, in kana kadhiba, in kana, jika adalah dia ini bercakap bohong, dia tuduh bukan benda yang aku tak buat. Kalau aku buat tak apa, tapi kalau aku tak buat, aku minta 3 perkara. Dan tuan-tuan jangan lupa, di antara keistimewaan Sa'ad, apa dia? Nabi telah doa pada Allah, apa sahaja yang Sa'ad minta mesti mustajab. Nabi telah sebut Nabi telah doa satu benda kat Sa'ad, apa sahaja yang Sa'ad minta, Tuhan tak akan tolak. Sa'ad guna in kana kadhiba, jika dia bohong wahai Tuhan, qama riya'an wa sum'ah, dia mangkit tuduh aku ni untuk nak tunjuk kata dia baik, nak habang kata dia bagus, nak perburuk aku. Nombor 1, aku minta apa dia? Fa'atil umrah. Jika dia mangkit, dia menuduh aku untuk memburukkan aku dan untuk mengangkat diri dia, maka ya Allah, atil umrah, kau panjangkan umur dia. Panjangkan umur ni bukan baik. Atil umrah, Umar kata panjangkan umur dia. Wa atil faqrah, dan kau biarkan umur itu panjang dalam kemiskinan. Kau panjangkan umur dia, kau sempitkan rezeki dia, dan kau biar dia hidup susah, miskin. Panjang umur dalam masa yang sama miskin, melarat, tak berhenti lagi. Wa arridhu bil fitan, dan kau biar dia dihina dan dimaki sampai dia mati. In kana kadhiba, kalau dia bohonglah. Tengok Sa'ad ni dia lapik. Sebab tu ulama kata kalau kita nak doa buruk, kita lapik, ya Allah, jika dia buat begitu kerana dia nak naya saya, jika dia bohong, jika dia memang niat macam tu, kau ambillah tindakan. Tapi kalau dia memang betul-betul, kau rahmat dia. Maknanya kita lapiklah, kita apa? Kita ikat. Apa dia tuan-tuan? Apa jadi kepada Abu Sa'dah? Tuan-tuan baca tak kesudahan dia? Sangat dahsyat. Sebab itu Nabi kata apa? Thalathun da'awat mustajabat. Ada 3 doa la syak mustajabat. Ada 3 doa yang sangat mustajab. La syak, tidak ada syak, dan tidak ada bainahu wa bainallah hijab, tidak ada di antara doa itu dengan Allah penghalang. Da'watul mazlum, doa orang yang dianiaya macam Sa'ad ni. Da'watul musafir, doa orang yang musafir. Wa da'watul walid ala waladih, doa seorang ayah atau ibu yang buruk kepada anak dia. Ala, Arab ni kalau dia sebut da'watu ala, buruklah. Kalau dia kata baik, da'watu li, maknanya kalau doa buruk tu cepatlah. Jangan bagi mak ayah kita doa buruk kan. Okey. Tuan-tuan, apa jadi pada Abu Sa'dah? Siapa dia tadi? Abu Sa'dah tadi, Usamah bin Qatadah. Apa jadi pada dia? Wa kana ba'du idza su'ila yaqul syaikhun kabir maftun asabatni da'watu Sa'ad. Tuan-tuan, dia jadi panjang umur sungguh 100 tahun lebih. Panjang sungguh umur dia. Sampai apa? Sampai apa? Bisa dengar? Sampai apa? Bulu mata tutup mata. Bulu mata ni tutup mata. Orang tua kan bulu mata panjang kan? Bulu mata panjang.
tutup mata. Tua. Bulu kening, bulu mata pula. Bulu kening. Kan? Bulu kening ni jadi panjang, bersimpul, bertutup mata. Tak nampak mata. Lagi? Miskin, duduk tepi jalan, merempak, minta sedekah. Dan dikatakan, dia ni, hak yang panjang umur kena dah. Apa dia ni, miskin pun kena dah. Fitnah. Dia suka raba punggung wanita. Orang tua, kalau orang muda raba, okeylah. Kalau orang tua raba, tua galak nak mampus, merenyam. Dia maki tu sakan. Dia bila tengok orang perempuan ni, tua dah ni. Tua dah bila nampak orang perempuan. Pasal tu Nabi kata apa? Yang paling teruk berzina siapa dia? Siapa dia? Orang yang paling buruk kali berzina ni siapa dia? Orang tua. Kalau orang muda berzina, haram, teruk. Tapi kalau orang tua yang ditangkap berzina, 2 kali teruk pada orang muda. Orang muda pelik. Orang muda tak pelik lah. Pasal memang buruk, tak elok juga. Tapi biasalah orang muda. Orang tua. Umur 70. Kita bila dengar tu 3 kali baca. Betul ke 70 ke 7 tahun? Bunyi tu. Kan? Ha? Bila orang tanya dia, "Hei Sa'ad, apa ni Abu Sa'dah, Usamah bin Qatadah. Apa pasal ni?" Dia kata apa? Dia mengaku tuan-tuan, "Asabatni da'watu Sa'ad." Dia kata apa? "Asabatni da'watu Sa'ad." Sesungguhnya aku telah terkena doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa yang jadi yang hangpa tengok kat aku ni? Dia kata apa? Fa ana ra'aituhu ba'da qad saqata hajibah ba'ala 'aini min kibr wa innahu la yata'arradu lil jawari fi at-turuq yaghmizuhun. Ni semua yang aku duk tengok aku duk buat ni, aku terkena doa Sa'ad. Dia mengaku, tuan-tuan, sebelum mati Tuhan dah tunjuk dan makbulkan bisanya doa orang yang dizalim ni. Kita bagi laluan pada azan, saya dah sambung sikit tentang doa buruk ke atas orang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Okey lagi tuan-tuan? Boleh ya? Sikit. Kalau kita nak qadiyah. Boleh, ambil sikit ya. Cerita nombor 2. Ahli syurga juga. Sa'id, dia 10 kan? Baru cerita seorang, ada 9 lagi. Baru cerita Sa'ad. Ni kita nak cerita nombor 2. Semua yang kena fitnah ni ahli syurga belaka. Yang paling teruk sekali kena fitnah ni siapa dia? Di kalangan ahli syurga ni, Uthman ibn Affan. Sehingga membawa kepada pembunuhan dia. Orang tuduh lantik adik-beradik, orang tuduh dia kaya, orang tuduh makan harta. Uthman kata, masa dia sampai di Madinah, tak ada orang Islam yang ada telaga untuk minum. Dia beli telaga, orang Islam boleh minum telaga tu. Duit dia. Bila dia dekat-dekat di hujung usia dia, masa dia kena fitnah tu, orang tak benarkan air masuk ke dalam apa? Rumah dia. Fitnah sehingga apa? Pembunuhan Uthman. Tuan-tuan, ni saya nak sebut fakta ni. Segala pertembungan, pembunuhan, ni fakta yang senang ingat. Segala kacau bilau, huru-hara dan juga segala makneka bertelagah dalam Islam ni, dia mula dengan pintu apa? Pembunuhan Uthman. Pasal itu pembunuhan Uthman terkenal sebagai pembuka pintu fitnah. Selepas terbunuhnya Uthman, barulah munculnya Syiah, Khawarij. Ni pok-pok yang bertelagah ni, betul tak? Perang Jamal antara Aisyah dengan siapa dia? Aisyah perang dengan siapa? Aisyah isteri Nabi, dia perang dengan siapa? Jamal. Sayyidina Ali. Sayyidina Ali siapa dia? Sayyidina Ali menantu Nabi, menantu dia juga. Nampak? Isteri Nabi lawan dengan menantu Nabi, berperang sesama mereka kerana fitnah.
Lepas tu apa ni? Perang Siffin. Jamal, satu lagi perang Siffin. Antara siapa? Muawiyah, sahabat Nabi, tukang tulis Quran dekat Nabi. Nabi tak boleh tulis. Siapa yang tulis kat dia? Muawiyah. Muawiyah perang dengan siapa? Perang dengan Sayyidina Ali. Dua-dua ni sahabat Nabi. Tadi bini Nabi. Bila perang Jamal dengan Siffin? Selepas pembunuhan Osman. Fitnah bermula pada zaman pembunuhan Osman. Mai zaman Sayyidina Ali, kacau bilau habis. Terbunuhnya Al-Hasan, terbunuhnya Al-Husain di Karbala. Semua ni berlaku selepas peristiwa zaman Sayyidina Osman. Peristiwa pembunuhan Osman sampai ke hari ni tak berhenti bertelagah sesama orang Islam. Itu dia panggil fitnah. Sama-sama kita ni perang, kan? Tapi sekarang alhamdulillah kita dah mula kepada penyatuan ummah. Alhamdulillah. Okey, dah tak ada dah perang sama kita. Okey, sekarang kita sambung. Tuan-tuan. Jadi salah seorang yang kena fitnah tadi Sa'ad. Sekarang ni Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ni siapa dia? Tak payah kenal banyak-banyak, cukuplah dia salah seorang daripada 10 ahli syurga. Yang tadi ni kena fitnah cara tu. Yang ni dia kena pula. Siapa dia? Satu perempuan nama Arwa binti Aus. Arab sebut bintu. Arwa bintu Aus. Binti lah. Arwa binti Aus. Dia ni jiran. Ni kita orang Palih ni kena dengar banyak lah pasal apa? Pasal kita ni tak luih. Jadi duk berebut tanah tak berhenti sat. Tanah wakaf pun nak tiba. Arwa binti Uwais, dia ni jiran dengan Sa'id ni. Kita kalau duduk dengan ahli syurga, tak tahu rahmat lega banyak kan. Suruh dia doa buat baik kat dia pun cukup. Ahli syurga, kita berjiran dengan ahli syurga. Tuan-tuan, kita pipi tanya, ni saya nak beli rumah ni, siapa dia yang jiran sebelah ni? Dia kata kalau cik beli rumah ni, untung banyak lah. Pasal apa? Jiran ni ustaz. Berapa? Tak terus duit pendahuluan. Pasal dengar-dengar jiran dengan ustaz. Kan? Pasal apa bila jiran ustaz? Banyaklah makan kenduri. Masjid bagi untung. Ustaz tak makan boleh kat dia. Jiran ni, jiran ahli syurga. Tuan-tuan balik cerita kita. Dia tuduh apa Sa'id? Dia tuduh Sa'id buat batas sempadan tu langkah tanah dia. Dia report kat siapa? Dia report kat Gubernur masa tu Marwan bin Hakam. Dia kata arwah Marwan ni tolong pi ambil tindakan sikit. Pi buat pagar sampai langkah rumah orang ni. Marwan panggil Sa'id ni. Ni ada satu tuduhan orang tuduh. Kata ambil tanah ni. Tuan-tuan, Sa'id ni subhanallah. Dia kata apa? Dia kata Marwan, takkanlah aku nak ambil tanah. Orang lain aku tak tahu. Ni tuan-tuan, dia sampai Marwan lepas dengar alasan dia, Marwan kata apa? Cukup. Cukup. Tak payah saksi dah. Tak payah buka kes. Tutup. Cukup. Apa dia yang dia kata sampai Marwan dengar-dengar tu tutup kes terus. Sahih dah arwah ni muhur. Tuan-tuan, dia kata apa? Hadis yang kata siapa ambil tanah sejengkal Tuhan hempuk dengan 7 lapis bumi tu, hadis tu siapa yang dengar? Sa'id, dia kata siapa yang dengar hadis tu? Siapa yang cerita? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man akhadha shibran, siapa yang ambil tanah mana-mana orang sejengkal, zulman, dengan cara yang tak betul, mengecoh, menipu, tuwiqahu ala sab'in ardin, Tuhan akan kalungkan atau hempuk 7 lapis petala bumi atas dia. Siapa rawi hadis tu? Siapa rawi? Bukankah aku yang rawi hadis tu? Aku yang riwayat hadis tu. Takkan aku nak ambil? Marwan kata cukup Sa'id, cukup. Aku yang riwayat, kalau aku nak ambil aku tak cerita lah, kena kat aku.
Bila kita baca hadis menipu bak tanah ni yang cerita Sa'id, dan yang kena tuduh dia. Tapi Marwan nak ambil balik tanah tu bagi, makna Marwan nak macam nak tutup kes lah. Sa'id kata tak apa. Sa'id kata tak apa. Pasal itu menyerah bukan tanda kalah. Sa'id kata tak apa. Luih mana dia kata aku ambil? Ukok bagi balik. Marwan dah putus kata tak salah, maknanya tuduhan tu tak betul. Tapi Sa'id ni Allah nak babut apa tirulah kelaku Sa'id, jangan tiru kelaku arwah. Yang duk banyaknya arwah, Sa'id tu jenuh jumpa. Faham ke tak? Tuan-tuan, sampai terkenal di kalangan Arab. Sekali ada satu pepatah Arab tau, sampai arwah ni jadi peribahasa. Arwah ni jadi peribahasa Arab, peribahasa hok tak elok lah. Sa'id kata bagi, dia nak ambil bagi. Suruh dia ukok, banyak mana dia nak ambil, suruh dia ukok ke diri. Pasal dia tuduh dia yang tahu banyak mana. Ukok dia ambil. Sa'id pun buat macam Sa'ad tadi. Allahumma. Mula dengan Allahumma. In kanat. Dia pun sama. Konten dia sama, bunyi dia sama. Dia punya gaya dia sama. In kanat. Tadi in kana. Pasal apa? Pasal tadi laki. Usamah bin Qatadah, yang ni perempuan. Perempuan dia kanat. In kanat, jika adalah dia perempuan itu kadhibah, bohong, aku tak ambil, dia kata aku ambil, lepas tu dia ambil balik hak yang bukan hak aku, hak bukan hak dia. Pertama, fa'anni basaraha, wahai Tuhan, butakan mata dia. Satu, tak cukup ni. Dia ni lapang sangat tanah tu. Dia nak ambil sangat. Waqtulha, bunuhlah dia. Sa'id minta kat Tuhan, bunuhlah dia di atas tanah tu. Tanah yang dia mohon tadi ni. Kita bomboh sudah. Esok ajak pergi tanah, dia kata ambil balik. Waqtulha, Sa'id kata bunuhlah dia, dan jangan biar dia mati melainkan di atas tanah tu. Tuan-tuan, sebelum dia mati, buta mata dia. Arab buat pepatah terus. Arab kata apa? Bila bertengkak, tahu dia kata apa? Butakanlah mata hang macam bata arwah. Jadi pepatah. Bila depa bergaduh-gaduh, depa nak kata kat kawan tu, depa kata apa? Moga Allah butakan mata hang seperti mana dia butakan mata arwah. Ingat arwah macam mana jadi kat dia, jadi kat hang. Takut. Kawan tu pun tak kenal arwah, tapi arwah jadi sebutan. Jadi pengajaran lah kan. Buta mata dia. Bila buta, dia nak berjalan macam mana? Dia kena apa? Jidar ni dinding lah. Tengok macam mana Tuhan nak makbul, Tuhan atok pelak tu. Buta dulu mata dia, lepas tu bila dia nak berjalan, dia raba dinding. Raba. Jatuhlah lubang tanah yang dia murung tu. Mati dalam tu. Tu dia, ni bukan mastika. Ni bukan tanah kubur tu Adi. Ni dalam Sahih Muslim. Mati kat mana? Dua-dua tu buta, dan kes buta tu dia bawa mati dalam, jatuhlah lubang tu jadi kubur. Kambuh tang tu. Tuan-tuan hadirin mukminin, inilah antara benda yang ulama kata diharuskan kita doa keburukan. Dan berdasarkan pada apa yang kita baca ni, perkara yang bersangkut dengan orang, tuan-tuan janganlah. Hak orang, berkait dengan orang, jangan main-main. Sebab kita sendiri saksikan Tuhan telah tunjuk sebelum kiamat. Sebab itu Nabi kata sesuatu yang berkait dengan Tuhan, kadang-kadang Tuhan ampun, Tuhan padam macam tu ya, tapi bila berkait dengan orang, cash. Maksudnya sebelum kita mati, kita akan kena doa tu. Kita akan kena doa tu. Maka sebab itu tuan-tuan, apabila dosa yang bersangkut dengan hak, berkait dengan orang ni, jangan tuan-tuan.
Orang kepalih kata tak padan dengan nak bulih dengan yang nak tanggung ke depan nanti. Nabi kata tak payah ambil banyak, sejengkal. Ada ke orang nak ambil sejengkal? Tak atuk nah. Nabi nak abang sikit pun, ni ubah batu sempadan. Pasal itu salah satu daripada dosa besar yang disebut oleh Az-Zahabi, ghayyara manar. Manar ni menara. Menara tu maksudnya tanda lah. Apa dia? Tanda batas sempadan. Jangan main-main kan. Nampak? Berat tuan-tuan, berat. Lepas tu ada orang kata, awak daripada doa hak tak elok, baik kita doa bagi dapat hidayah ke, doa bagi terbuka pintu hati ke. Ini hak orang yang dizalimi. Kita bila tengok orang kena, kita bolehlah cakap. Kawan tu kena rompak apa semua, kita kata awak lah yang buat lagu tu, apa siapa lah yang pi kerak tangan kan, tak payahlah kerak apa semua. Kalau dia ambil kerta kita, ingat bukan dengan tangan kita kerak, habis atas ke bawah kita kerak. Masa tu baru kita tahu ini hak. Sama ada nak doa dapat hidayah, nak doa dapat kebaikan, itu hak dia. Nak doa buruk, itu hak dia. Tuhan bagi hak itu kepada orang yang kena zalim. Dan ini tak boleh orang lain masuk campur. Urusan dia. Hatta kan Tuhan pun tak masuk. Tuhan pun tak masuk campur. Sebab itu Tuhan tak ampun dosa yang berkait dengan orang. Pasal apa? Itu hak orang yang kena zalim tadi. Sebab itu kita takut kan? Kita bimbang tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah rahmat kita. Allah pelihara kita. Dan kita selesaikanlah siap-siap. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Kan, yang mana pada pegang amanah tu perselesai buang. Tak payah. Saya banyak kes yang saya dapat ni, yang pegang kuasa tak mau pecah kuasa. Duk biar benda tu bertangguh. Pecah kuasa, perselesai buang. Ini antara benda yang kita tanggung hak orang. Bila mati saja, antara urusan pertama selesaikan berkait dengan pembahagian harta orang. Tak payah duk simpan. Ni dia simpan. Lepas tu sampai kepada anak dia tak selesai. Daripada satu generasi pergi kepada satu generasi, makan atas makan. Ini cara yang wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Selesai buang, bagi. Duk taruh buat apa, duk peram buat apa. Baik. Kan? Ini antara benda yang patutnya kita ambil. Tak payah duk bagi alasan orang Melayu lah. Apa hampa ni duk kalut ke tanah ni. Kobok duk merah lagi, nisan pun tak dan pacak lagi. Macam-macam alasan kan. Mudah-mudahan Allah Taala rahmat kita.